Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Sihat hari ini? Sejuk tak hari ni? Sejuk Masya Allah, Alhamdulillah, nikmat hujan Allah berikan kita. Dah berapa hari ni kan? Saya pun tak tahan sejuk. Macam rasa nak pakai sweater je. Okey, so harap-harapnya waktu musim hujan ni janganlah malas pula kan kita nak ikuti kuliah kita. Kalau ustazah pun berjuang nak bangun daripada katil, rasanya anak murid pun sama juga. Okey, so kita sama-sama lah berjuang untuk meneruskan pengajian kita pada hari ini untuk menyambung kitab kita, perbincangan kitab kita iaitu Fawaidul Fawaid. Okey, kita dah. Jangan salah kitab pula. Fawaidul Fawaid yang dibahaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang berada di muka surat 101. Dan kita masih lagi membincangkan bab yang sama. Panjang betul Ustazah bab ni. Rasa macam daripada start lepas raya sampai dah nak habis raya ni. Dah habis raya pun kita ni. Okey. Tak habis-habis lagi bab kita. Maknanya kita masih lagi dalam bab yang ke-19. Okey, bab yang ke-19 bertajuk kenikmatan dari Allah sedangkan dosa dari syaitan. Dan pada hari ini kita akan terus masuk ke muka surat 101. Minggu lepas kalau masih ingat lagi, kita masuk pada poin kita yang B. Okey, saya bincangkan berkenaan poin kita yang B, iaitu dosa sebagai bentuk penelantaran. Sikit je poin B tu kan, tapi kita dah discuss dengan panjang lebar juga pada poin B. Jadi pada hari ini saya tak masuklah pada poin C dan juga poin D, iaitu kita akan skip muka surat 98, 99 dan juga muka surat 100. Jadi kita akan terus masuk pada muka surat 101. Sebab saya tak nak drag lah perbincangan ini. Jadi cantik jugalah kalau kita terus masuk kepada poin yang terakhir dalam pengajian kita ataupun dalam bab kita yang ke-19 ini. Baik, kiranya begini muslimah, ada kesinambungan antara poin kita yang B yang kita bincangkan pada minggu lepas dan juga poin kita yang E ini. Okey, pada minggu lepas kita bincangkan bahawasanya dosa adalah sebab, kan? Dosa adalah sebagai bentuk penelantaran. Penelantaran kita dah bincangkan. Minggu lepas kita kata apa? Allah abaikan orang yang melakukan dosa. Jadi, kenapa antara sebab Allah mengabaikan orang yang melakukan dosa itu? So, kita masuk sekarang ini. Antara sebab Allah menelantarkan ataupun Allah mengabaikan orang yang melakukan dosa itu, terus kita masuk kepada muka surat 101, iaitu yang E. Okey, boleh Saya harap semua sudah bersedia untuk pengajian kita pada hari ini. Kita teruskan kepada poin kita yang E di situ, sebab penelantaran. Baik muslimah, di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya beliau mensyarahkan untuk subtopik yang ini. Beliau mengatakan bahawasanya penelantaran hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan ketidaklayakan dirinya untuk mendapat taufiknya dan ketidakmampuannya menyikapi nikmatnya. Jadi ini kita panggil sebagai sebab. Kenapa orang yang melakukan dosa, Allah abaikan dia. Ada dua di sini muslimah, kita ada dua. Satu, kerana
ketidaklayakan orang itu tadi mendapat taufiknya, iaitu mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata yang lain, saya nak beri mudah faham tentang maksud perenggan ini. Begini, orang yang tidak berusaha untuk melakukan kebaikan, walaupun sudah dibentangkan di hadapan matanya dengan peringatan, dengan nasihat, dan diperlihatkan kepada dia supaya melakukan kebaikan-kebaikan. Okey, maknanya sudah ada petunjuk pada diri dia. Tetapi dia tidak mahu mengambil petunjuk-petunjuk itu tadi, antaranya nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang lain kepada dia untuk menjadi insan yang baik ataupun muslimah yang salihah contohnya. Dia tak nak. Walaupun dah ada orang datang pada dia, kadang-kadang bila orang datang ni pada kita, dia tak semestinya orang beritahu kepada kita, Sakinah, kau kena jadi seorang yang salihah, Sakinah mesti buat baik, Sakinah kena gini. Tak semestinya begitu. Kadang-kadang orang itu datang pada kita, dia cuma lihatkan dengan dirinya sahaja. Betul tak? Kadang-kadang kita duduk kan dekat bus stand ke apa, dekat bus stop ke apa kan, kita nampak seseorang, Masya Allah, Tabarakallah, dia buat perkara yang baik. Itu petunjuk sebenarnya muslimah. Yang Allah nak beritahu kepada kita, kita seharusnya melakukan kebaikan sebagaimana orang lain itu melakukannya. Kita nampak ada seorang wanita yang bercakap dengan baik dengan anak-anaknya, itu petunjuk. Kita nampak, Masya Allah, mak dia kan, anak dia macam Tarzan pun tetap mak dia, suara tak macam Tarzan. Macam tu lah kan? Itu, mak dia sabar betul. Maknanya itu satu petunjuk bagi diri kita. Untuk kita berusaha ke arah yang lebih baik. Tapi, berapa ramai orang kita lihat, begini muslimah, bila banyak kebaikan telah ditunjukkan di hadapan dia, kan? Banyak kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala bentangkan di hadapan matanya. Namun, masih lagi ia tidak menjentik kesedaran dalam hati dia untuk dia menjadi orang yang baik, untuk dia berubah ke arah kebaikan. Dia tak nak. Bukan dia tak tahu di sini, tapi dia tak nak. Walaupun dah nampak kebaikan tu tadi. Okey. Maka orang yang begini, itulah sebabnya Allah abaikan dia. Dia lebih suka membiarkan diri dia berada dalam keadaan yang dosa. Walaupun sudah diberikan peringatan, tidak kira sama ada orang datang berikan nasihat ataupun just diperlihatkan kepada kita di hadapan mata kita dengan contoh-contoh yang baik. Tapi walaupun kita dah nampak, walaupun dah ada orang berikan nasihat kepada kita, kadang-kadang kita baca something dekat Facebook ke apa kan, itu peringatan sebenarnya kadang-kadang. Tapi kita masih lagi refuse untuk buat baik. Kita masih lagi tak nak perbaiki diri kita. Maka ini kan yang menyebabkan Allah abaikan kita. Allah abaikan kita. Itu sebab yang pertama ya muslimah. Kedua di sini ialah kerana ketidakmampuannya untuk menyikapi nikmat Allah. Saya lebih cenderung ataupun saya lebih prefer untuk mengubah maksud ketidakmampuan ini kepada ketidakmahuan. Mungkin kita boleh ubah. Okay, perkataan, saya rasa ni dari terjemahan lah, biasalah. Kalau orang terjemah ni kadang-kadang kitab ni dalam bahasa Arab bunyi yang lain kan. Bila itu terjemah lagi-lagi dalam bahasa Indonesia bunyi agak sedikit lain. Tapi saya lebih cenderung ataupun kalau saya lebih suka untuk kita ubah terjemahan itu kepada ketidakmahuan. Sebab kalau dalam kitab kita letak ketidakmampuannya. Okey, tapi cantik lagi kalau kita kata ketidakmahuannya untuk dia menyikapi nikmat Allah. Apa maksud ketidakmahuannya menyikapi nikmat Allah di sini? Maksudnya ialah Allah dah berikan kepada dia dengan pelbagai macam nikmat. Ini bertepatan dengan tajuk kita muslimah. Iaitu nikmat ini kita dah bincangkan juga dengan panjang lebar pada perbincangan kita yang lepas. Nikmat yang kita ada tidak kira sama ada ia berbentuk ketaatan, amal ibadah kita, kemampuan kita, kemahuan kita untuk buat amal soleh ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan kita. Ia adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sebagai hamba wajib untuk kita syukuri semua nikmat itu tadi. Tetapi
Allah abaikan, Allah telantarkan orang yang bagaimana? Orang yang tidak menyikapi ataupun orang yang tidak menyantuni, orang yang tidak melihat setiap nikmat itu tadi sebagai sesuatu yang berhak untuk dia syukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang begini, yang tidak mahu bersyukur, yang tidak mahu melihat setiap apa yang dia miliki di atas muka bumi ini sebagai nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang mana dia rasa itu adalah hak dia, maka orang yang begini adalah antara orang yang Allah abaikan. Jadi kita ada dua. Okey? Ada dua. Satu, ialah orang yang mana dia tak layak mendapat taufik Allah kerana apa? Dia tidak mahu berusaha untuk melaksanakan amal ketaatan, amal soleh, walaupun sudah dibentangkan di hadapan mata dia, sudah diperlihatkan kepada dia, sudah diberikan nasihat kepada dia dengan perkara-perkara yang baik. Kedua, orang yang tidak mahu bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Apabila orang seperti itu, okey, kita masuk balik ya pada kita punya kitab ini. Apabila orang seperti itu mendapatkan nikmat, iaitu orang yang tidak mahu bersyukur ini kan, bila Allah berikan kepada dia dengan nikmat, apa dia kata? Orang yang begini, dia akan kata, nikmat ini adalah milik aku. Nikmat ini adalah milik aku. Aku memperoleh nikmat ini kerana aku pantas dan berhak menyandangnya. Nikmat ni aku dapat sebab aku layak dapat. Korang yang tak dapat nikmat ni, duduk diam-diam one corner sudah. Ni ayat orang yang sombong. Itu maksudnya. Kan, saya bagi ayat yang macam itu biar faham. Korang, kalau ada orang datang nasihatkan kepada kita kan, ni Allah berikan nikmat kan, apa kata, sedekahkanlah sedikit nikmat itu. Kita kata, buat apa aku nak sedekah? Aku kerja siang malam, penat, bersengkang mata kan. Lepas tu dapat duit, tiba-tiba pula orang nak minta sedekah, tiba-tiba senang-senang nak bagi kat orang. Sebab apa kita rasa apa? Aku kerja, aku dapat duit kerana usaha aku. Kerana penat lelah aku. Suka hati akulah nak buat apa dengan duit aku. Tak payah nak suruh aku sedekah ke, nak sumbang sana, sumbang sini, tak payah. So ini orang yang mengucapkan perkataan-perkataan sedemikian. Ialah orang yang tidak mensyukuri nikmat kerana dia rasa apa yang dia ada, duit yang dia ada contohnya, adalah sesuatu yang berhak ke atas diri dia. Hak dia. Orang lain tak perlu berkongsi dengan apa yang dia ada. Maka, sebab itu ya di sini diberikan kepada kita dengan satu contoh. Contoh ni juga saya nak bawa pada perbincangan kita hari ini. Diberikan kepada kita pada muka surat 101 di situ, sosok orang seperti ini, maknanya contoh orang yang mengucapkan perkataan ini, telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan gambarannya, telah Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan kisahnya dalam Al-Quran. Maknanya ada orang yang begitu. Ada orang yang mana Allah berikan kepada dia dengan nikmat, tetapi dia rasa nikmat itu adalah milik dia. Allah berikan kepada dia kerana dia rasa, Allah rasa dia itu berhak. Jadi tak perlu dia nak kongsi dengan orang lain. Orang yang begini dah ada dah. Dan Allah berikan contohnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-78. Apa kata orang ini? Dia kata begini, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, nama dia Qarun. Oh, Ustazah Qarun, kita tahu je. Kenal kan, semua orang kenal Qarun je, semua orang kenal Qarun. Yalah kita ni, biasalah kan kita dengar orang cerita pasal Qarun ni kan. Jadi ini adalah ayat Qarun. Okey, ayat Qarun yang mana Allah rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-78. Qarun kata begini. Qarun kata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada pada aku. Kenapa dia kata gitu, Muslimah? Kalau kita rujuk pada
ayat yang sebelumnya. Saya nak bawa kisah ini supaya kita faham bagaimana jalan cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan berkenaan dengan Qarun ini. Qarun adalah seorang yang kaya raya pada zamannya. Allah letakkan kisahnya dalam surah Al-Qasas bermula pada ayat yang ke-76. Boleh rujuk ya muslimah? Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-76. Okey. Dalam surah ini, Allah ceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Qarun dengan harta perbendaharaan. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Allah kata apa? Kami telah anugerahkan kepadanya, iaitu kepada Qarun, perbendaharaan harta. Makna harta yang begitu melimpah ruah kepada dia, yang mana kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Makna di sini, kerana banyaknya harta yang dia ada, hinggakan simpanan tempat dia menyimpan harta itu begitu banyak sekali, yang menyebabkan kunci untuk lock, untuk lock ataupun untuk kita lock apa bahasa Melayu? Tak apalah, panggil lock je. Tak fikir lah. Lock tu maknanya untuk kita kunci lah, untuk kita kunci kan tempat penyimpanan harta itu, sehingga kuncinya begitu banyak dan begitu berat sekali. Hingga Allah jelaskan dalam ayat ini, yang mana kunci-kunci itu kalau nak bawa, memerlukan kepada sejumlah orang yang kuat untuk pikul kuncinya. Kalau Allah kata sejumlah orang yang kuat, bermakna ramai orang diperlukan untuk bawa kuncinya. Itu baru kunci. Bila Allah kata perlukan sejumlah orang yang kuat untuk bawa kuncinya sahaja, bermakna hartanya begitu banyak sekali. Hartanya begitu banyak sekali. Qarun. Jadi, Qarun ni ada di kalangan orang yang alim, datang kepada dia, berikan nasihat kepada dia. Apa nasihat yang diberikan kepada dia? Mereka kata kepada dia, kan, dinasihat kepada dia, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, janganlah engkau menjadi orang yang terlalu bangga, orang yang terlalu sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membangga-banggakan diri dia. Maknanya apa di sini muslimah? Jelas kepada kita, Qarun ini adalah seorang yang kaya raya dengan harta yang begitu melimpah ruah. Kuncinya sahaja daripada penjelasan Allah dalam ayat Al-Quran ini, bila diceritakan tentang kuncinya sahaja, kita dapat bayangkan betapa banyaknya harta yang dia miliki. Namun, sayangnya Qarun ini orang yang sombong. Orang yang bongkak dengan harta yang dia ada. Sehingga, datanglah orang yang soleh di kalangan kaumnya memberikan nasihat kepada beliau. Dinasihati kepada beliau supaya jangan jadi orang yang sombong. Diperingatkan kepada dia bahawasanya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, orang yang bangga dengan apa yang dimiliki. Dan dinasihatkan kepada dia, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ada pada ayat yang ke-77 dalam surah Al-Qasas. Allah ceritakan antara nasihat yang diberikan kepada Qarun, di samping nasihat supaya jangan jadi orang yang sombong, mereka nasihatkan kepada dia, iaitu apa nasihatnya? Carilah pada apa yang ada dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Maknanya mereka nasihatkan kepada Qarun ini, gunakan harta yang Allah berikan kepada engkau
yang melimpah ruah itu tadi untuk di jalan Allah. Maknanya bersedekah, bayar zakat, bantu orang lain. Begitu maksudnya. Gunakan harta itu untuk sesuatu yang memanfaatkan orang lain, memanfaatkan agamanya. Tapi dia tak nak. Bahkan dia bangga dengan apa yang dia miliki. Mereka nasihatkan juga kepada dia. Okey, mereka nasihatkan kepada dia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian dari kenikmatan duniawimu. Maknanya, jangan lupa apa-apa yang Allah bolehkan. Di samping kita menggunakan harta itu tadi di jalan Allah, ada bahagian, ada hak untuk yang kita gunakan ketika kita hidup di dunia ini, untuk makan, untuk pakaian kita, kan, untuk kita beli barang keperluan. Maknanya ada haknya untuk kita gunakan harta itu untuk apa yang kita perlukan. Di samping tidak kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk akhirat kita dengan harta yang kita miliki. Kemudian mereka juga nasihatkan kepada Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah, kan, buat baiklah kepada makhluknya. Mana buat baik dengan orang yang ada di sekitar engkau. Jangan perlekehkan orang lain, jangan pandang hina kepada orang lain kerana harta yang engkau ada, kerana kekayaan yang engkau ada. Jangan look down, jangan pandang hina pada orang lain. Kerana tadi di awalnya, perkara yang paling besar ataupun perkara yang paling menonjol yang ada pada Qarun ialah kesombongan. Orang kalau dah sombong ni muslimah, dia ni akan lihat orang kat sebelah dia, sebelah mata je. Macam nyamuk je, pak, mati kau. Macam gitu. Orang kalau sombong begitu. Sebab itu, orang yang alim di kalangan kaumnya, di kalangan kaum Qarun ini, datang kepada dia, nasihatkan kepada dia. Buat baik kepada orang di sekeliling engkau, sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Apa yang Allah buat baik kepada Qarun? Allah berikan kepada dengan nikmat harta, nikmat kekayaan kepada dia, nikmat kesenangan hidup kepada dia. Dan mereka pesan kepada Qarun, jangan buat kerosakan di atas muka bumi ini. Maksudnya di sini, jangan buat perkara-perkara yang merugikan orang lain. Berikan contoh tauladan yang baik kepada orang di sekitarnya. Jangan berikan contoh yang tidak baik dengan harta yang engkau ada. Jadi role model. Kalau dalam bahasa kita sekarang, jadi influencer. Macam tu kan? Jadi influencer. Orang yang boleh mempengaruhi orang lain ke arah jalan Allah itu. Ini pesan orang soleh di kalangan kaumnya. Supaya jangan rosakkan orang yang ada di sekitarnya. Tetapi bila ada orang datang berikan nasihat itu tadi kan, orang kata kepada dia, jangan sombong Qarun, buat baik kepada orang lain, gunakan harta engkau di jalan Allah, gunakan harta engkau untuk bantu orang lain, jangan buat kerosakan di atas muka bumi ini. Maknanya sudah ada petunjuk di hadapan matanya. Sudah ada orang datang kepada dia. Tapi apa kata Qarun? Inilah yang Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah nyatakan dalam kitab kita, dalam perbincangan kita ini. Qarun kata kepada mereka yang beri nasihat kepada dia, apa yang aku ada ini, itu yang dia kata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ada harta-harta aku ini adalah kerana ilmu aku, kerana kebijaksanaan aku. Mungkinlah kan dia ni orang yang pandai berniaga, orang yang pandai menguruskan keuangan dia, orang yang tahu perancangan keuangan dan sebagainya, orang yang tahu main saham ke apalah kan. Contohlah kita kata begitu. Itu yang dia kata, aku dapat semua ini kerana apa? Ilmu aku. Sebab itu Allah bagi aku semua ini. Bagi dia, orang yang datang nasihatkan kepada dia supaya jangan sombong, supaya berikan harta itu ataupun berikan, sedekahkan harta itu kepada orang lain, berikan, tunjukkan kepada orang di sekitarnya dengan contoh yang baik. Bagi dia, orang-orang ini jealous dengan dia. Macam itulah. Kan? Korang ni semua jealous lah dengan aku. Korang tak tahu ke? Aku dapat harta aku ni semua kerana memang dah Allah rasa aku berhak untuk dapat. Yang korang nak sibuk-sibuk, kenapa? Sibuk-sibuk nak bagi nasihat kepada aku, suruh itu sunyi, buat apa? Tak payah sibuk. Ini maksud dia. Ini maksud Qarun dalam ungkapan dia. Kesombongannya jelas.
dilihatkan menerusi ucapan dia sebagai balasan kepada nasihat-nasihat yang diberikan kepada dia. Kan? Nasihat-nasihat yang diberikan kepada dia, apa yang dia kata? Tak payah sibuk. Apa yang aku dapat ini semua adalah kerana aku berhak. Allah bagi aku. Orang lain tak perlu nak suruh itu, suruh ini. Pandailah aku nak buat apa dengan harta aku. Pandailah aku nak buat apa. Bila dia kata begitu, okey, bila dia kata begitu, dia rasa dia boleh buat apa saja dengan harta yang dia miliki. Sebab itu kalau kita rujuk pada ayat yang ke-79 hingga 80, kan, dia keluar di khalayak ramai, bawa perhiasan-perhiasannya dengan penuh kemegahan. Okay, saya tak bacalah satu-satu ayat di situ, kan saya nak simpulkan sajalah. Dia bawa harta dia dengan penuh kemegahan. Dia tunjukkan kepada orang ramai apa yang dia ada dengan pakaiannya yang begitu mewah, yang begitu megah sekali, untuk dia tontonkan kepada orang ramai. Sehingga ada di kalangan mereka yang mana mereka kata begini, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Alangkah indahnya. Ni kalau ayat kita lah orang Melayu kan. Alangkah indahnya lah kalau kita ni dapat macam mana Qarun ada. Macam gitulah. Bestnya lah kan kalau dapat jadi macam Qarun tu. Harta dia banyak kan. Pakai jubah cantik. Bestnya. Kalau kita ni Muslimah, macam ni lah. Kita kalau nampak ada wanita-wanita kaya, wanita tai-tai ni kan. Bestnya dapat pakai beg LV. Beli beg 2,000, 3,000 Bestnya kalau dapat, ya Allah. Hai, kenapalah tak dapat. Bestnya kan kalau dapat gini, kalau dapat gitu kan. Orang yang lihat kedudukan Qarun yang keluar bermegah dengan hartanya, mereka ucapkan dengan ucapan yang sedemikian. Dan Allah kata, orang yang ucapkan dengan ucapan yang sedemikian adalah orang yang yuridunal hayatad dunya. Orang yang inginkan kehidupan dunia. Namun berbeza Muslimah. Orang yang mana Allah berikan kepada mereka dengan ilmu, yang boleh berfikir, yang mengetahui tentang hukum hakam, yang mengetahui tentang apa yang terbaik untuk dunia dan akhirat mereka. Mereka kata apa? Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Mereka kata apa? Celakalah yang besar bagimu. Bila mereka dengar ada orang yang cinta kepada dunia ni ucapkan dengan keadaan yang inginkan sebagaimana tempat Qarun itu tadi. Mereka kata, wailak. Celakalah bagi kalian. Kerana apa? Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita ni mengharapkan diri kita menjadi orang yang beriman dan mampu untuk beramal soleh, itu adalah lebih baik daripada kita berharap untuk jadi sebagaimana Qarun. Ini maksud orang yang ada ilmu ini. Mereka beritahu kepada orang yang inginkan kehidupan dunia itu tadi, daripada kalian, daripada kalian, saya nak guna ayat yang lebih lembut sedikit lah, daripada kalian duk sibuk kan, nak ada tempat sebagaimana Qarun, lebih baik kalian doa supaya kalian ini jadi orang yang beriman dan mampu beramal soleh sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kenapa begitu Muslimah? Bila kita sebagai seorang yang beriman dan kita beramal soleh, kaya macam mana kita sekalipun, kita tak mungkin jadi orang yang sombong. Sebab itu penting. Keimanan dan amal soleh digandingkan bersama. Letaklah kita ni jadi seorang yang kaya macam mana sekalipun, kita takkan keluar di hadapan orang ramai, bermegah dengan harta kita, tunjukkan apa yang kita ada dengan sengaja. Dengan sengaja. Untuk beritahu kepada orang, kita ada itu, kita ada ini. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan beramal soleh, dia akan gunakan hartanya di jalan Allah untuk kebaikan. Bukan dia datang di hadapan orang ramai, sengaja menunjukkan apa yang dia ada. Bukan begitu. Maka berharap menjadi seorang yang beriman kepada Allah, berharap menjadi seorang yang beramal soleh, itu lebih baik bagi kita daripada kita berharap untuk jadi orang yang kaya raya kemudian sombong dengan harta yang kita ada. Ini nasihat orang yang berilmu.
ketika ada di kalangan orang yang menginginkan untuk berada di tempat Qarun itu tadi. Dan kemudian Allah tunjukkan kepada orang yang ada di sekitar Qarun betapa orang yang tidak bersyukur, Allah abaikan orang itu. Allah telantarkan dia. Orang yang mana Allah dah berikan kepada dia dengan peringatan, yang pada awalnya Allah berikan kepada dia dengan nikmat kekayaan yang begitu besar, kekayaan yang begitu melimpah ruah Allah berikan kepada dia. Tapi kemudian kekayaan itu menjadikan dia orang yang sombong. Lalu ada datang beberapa orang di kalangan kaumnya yang berikan nasihat kepada dia, jangan Qarun, jangan sombong. Qarun, buat baik dengan harta engkau. Qarun, jadilah ikon, jadilah influencer yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar engkau. Tapi Qarun tak nak. Bahkan Qarun sombong. Qarun kata apa? Aku ada ini semua sebab apa? Allah lihat aku berhak untuk dapat, sebab tu Allah bagi pada aku. Korang ada? Macam kita. Engkau ada, engkau tak ada kan? Tu. Kalau orang kata kita, engkau gini-gini, yelah engkau ada. Macam itu ayatnya. Jangan cakap macam itu muslimah. Tak elok. Tak elok. Lihat apa yang Allah buat kepada Qarun. Fakhasafna bihi. Maka kami tenggelamkan dia, kami benamkan dia bersama dengan harta benda dia. Sampai tak tinggal satu benda pun. Allah tenggelamkan. Kau bangga sangat dengan harta engkau? Kau sombong sangat dengan kekayaan yang kau ada? Lihat apa yang Allah balas terhadap kesombongan yang dia miliki. Allah tenggelamkan dia bersama dengan kekayaannya. Sehingga tidak Allah tinggalkan sedikit pun bakinya di atas muka bumi. Ini azab yang Allah berikan kepada Qarun sebagai peringatan untuk diri kita. Tidak kiralah kita berada pada zaman Qarun ke, kita berada pada zaman 2020 ni kan, zaman Covid ke apa ni kan. Kita ni, bila lihat satu kisah yang Allah rekodkan dalam Al-Quran, maknanya ada pengajarannya yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Tak kira pada zaman apa kita hidup. Allah nak ajarkan kepada kita, Allah nak didik kita ni hamba Allah. Bila kita baca Al-Quran, bila kita dibentangkan dengan kisah ini, jangan jadi orang yang kufur terhadap nikmat. Jangan jadi orang yang sombong dengan nikmat yang Allah berikan. Jangan jadi orang yang membiarkan ataupun orang yang menolak setiap nasihat yang orang lain berikan kepada kita. Kalau kita jadi orang yang sedemikian, sombong, tak sedar diri, rasa nikmat yang Allah berikan itu adalah milik kita. Kita jadi orang yang memandang rendah terhadap orang lain. Allah tak teragak-agak untuk berikan azabnya kepada kita. Itu contoh yang Allah berikan kepada kita tentang Qarun itu tadi. Kemudian ya muslimah, cuba lihat pada muka surat yang berikutnya. Pada muka surat 102. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah datangkan kepada kita dengan contoh yang sebaliknya. Contoh yang berbeza tentang orang yang kaya, namun dia amat bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kan? Dia kaya, tapi dia tak sebagaimana Qarun. Bahkan dia lebih kaya daripada Qarun. Kekayaan yang dia miliki, Allah berikan kepada dia, tidak pernah Allah berikan kepada orang yang sebelumnya. Tidak Allah berikan kepada orang yang berada di zamannya. Dan tidak pernah Allah berikan kepada orang sesudahnya. Iaitu sampai kita ke hari ini, tidak ada orang yang kaya sebagaimana dia. Kalau sekarang ini kita kata, oh, orang yang paling kaya di dunia adalah orang ni, di ranking yang pertama adalah orang ni. Tapi, kalau kita baca kisah beliau ini, kita dapati dia adalah orang yang paling kaya di dunia, yang mana kekayaannya tidak pernah Allah berikan kepada orang yang sebelumnya, orang pada zamannya dan orang yang sesudahnya. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihi salam.
Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, beliau datangkan kepada kita dengan satu contoh, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, iaitu orang yang paling kaya di dunia, yang Allah berikan kepada dia dengan perbendaharaan yang Masya Allah Tabarakallah. Allah bukan sahaja berikan kepada Nabi Sulaiman dengan nikmat harta muslimah, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman dengan nikmat yang mana Allah tak berikan kepada orang lain, hatta nabi yang lain pun Allah tak berikan, iaitu nikmat boleh mengawal, nikmat boleh memberikan perintah kepada jin. Semuanya tunduk kepada beliau, sehingga binatang haiwan yang ada di sekitarnya tunduk kepada beliau, mendengar arahan beliau. Beliau boleh memahami penuturan binatang yang ada di sekitar beliau. Beliau boleh mengarahkan jin yang ada di sekitar beliau. Ini adalah nikmat yang begitu besar. Sebab itu ketika para ulama tafsir, ketika mereka membincangkan tentang ayat ataupun kisah-kisah berkenaan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, majoriti ulama tafsir mengatakan nikmat yang Allah berikan kepada beliau tidak diberikan kepada umat sebelumnya, umat pada zamannya, iaitu orang pada zamannya, dan juga orang yang datang selepas zamannya. Tidak ada. Menunjukkan betapa kayanya beliau, bahkan lebih kaya daripada Qarun. Tapi kita lihat bagaimana rendah dirinya Nabi Sulaiman alaihi salam. Betapa dia adalah orang yang benar-benar bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nabi Sulaiman alaihi salam, jika kita lihat pada muka surat 102, kan? Dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-40, apa kata Nabi Sulaiman? Qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini termasuk kurnia Rabbku untuk menguji aku. Apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau aku menjadi orang yang mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada aku? Kisahnya tentang apa, muslimah? Ialah berkenaan dengan apabila Nabi Sulaiman ingin supaya singgasana Ratu Balqis dipindahkan ke kerajaannya. Nabi Sulaiman perintahkan kepada jin Ifrit, boleh tak? Sekarang ni, Ratu Balqis, dia sedang dalam perjalanan nak menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman untuk bertemu dengan Nabi Sulaiman. Sekarang ni Nabi Sulaiman ingin buktikan kepada Ratu Saba, iaitu Balqis itu, bahawasanya dia adalah seorang Nabi. Dan dia adalah seorang Nabi yang mana Allah berikan kepada dia dengan kekuasaan dan kerajaan yang begitu melimpah ruah. Walaupun Balqis, iaitu seorang raja yang seorang raja wanita yang memerintah pada masa itu, dilihat sebagai seorang raja yang kaya. Tapi di sini Nabi Sulaiman ingin memperlihatkan kepada dia, ada lagi yang lebih kaya daripada dia. Ada lagi yang lebih berkuasa daripada dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Nabi Sulaiman ingin supaya singgah sana dia ini, kalau diceritakan dalam kitab tafsir, begitu megah, diletakkan satu tempat penyimpanan yang dikunci supaya tak ada orang boleh ambil singgah sana dia. Jadi Nabi Sulaiman perintahkan kepada jin Ifrit, boleh tak ada di kalangan orang yang merupakan orang yang di bawah pemerintahannya ini, tak kira lah di kalangan jin ataupun di kalangan manusia, yang boleh bawa singgasana Balqis terus berada di hadapan dia dalam keadaan yang cepat. Jadi Ifrit kata kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh berikan ataupun aku boleh datangkan singgasana Balqis itu di hadapan engkau sebelum engkau berdiri daripada tempat duduk engkau. Okey. Tapi Nabi Sulaiman kata dia hendak lebih cepat daripada itu.
Lalu ada di kalangan seorang ahli ilmu kata kepada dia, aku boleh datangkan singgasana Balqis itu sekelip mata sahaja. Sekelip mata sahaja di hadapan engkau. Maknanya lebih cepat daripada apa yang dicadangkan oleh Ifrit. Dan betul terjadi sebagaimana yang diinginkan. Tiba-tiba singgasana Balqis itu berada di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab itu bila Nabi Sulaiman melihat apa yang ada di hadapan dia, adakah Nabi Sulaiman kata, yes lah, lama, inilah baik. Adakah Nabi Sulaiman kata begitu? Tak, Muslimah. Bila singgasana itu terus berada di hadapan dia, Nabi Sulaiman menjadi orang yang tunduk bersyukur kepada Allah dengan ucapannya ini. Surah An-Naml pada ayat yang ke-40. Nabi Sulaiman kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah termasuk kurniaan daripada Allah. Bila dapat didatangkan singgasana Balqis itu terus di hadapan matanya dengan sekelip mata. Maknanya dia panjatkan kesyukurannya kepada Allah. Kelebihan-kelebihan yang ada, yang Allah berikan, yang Allah kurniakan kepada dia, dapat semua yang dia inginkan itu tadi adalah kerana Allah. Kerana keizinan Allah, bukan kerana kehebatan dia sebagai seorang raja, sebagai seorang nabi. Lihat betapa rendah dirinya dia dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada dia, tapi masih lagi dia sandarkan semua itu kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dia kata ini adalah kelebihan daripada Tuhanku untuk menguji aku. Sama ada, adakah aku ini dengan kelebihan-kelebihan yang aku ada, aku akan jadi orang yang bersyukur atau aku akan jadi orang yang kufur. Iaitu orang yang mengingkari nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Beza ya, Muslimah. Dua manusia yang Allah rekodkan dalam Al-Quran kisahnya berkenaan dengan orang yang kaya. Orang yang Allah berikan dengan harta yang melimpah ruah. Ataupun orang yang Allah berikan kepada mereka dengan nikmat yang begitu besar. Tapi dua keadaan yang berbeza kita dapati. Satu, tentang Qarun, kan? Allah tunjukkan kepada dia, dengan nikmat yang dia ada, dia jadi orang yang sombong sehingga Allah telantarkan dia atau Allah abaikan dia. Kedua, Allah buktikan kepada kita, ada orang yang lebih kaya daripada Qarun, ada orang yang lebih hebat daripada Qarun, ada orang yang lebih Allah berikan dengan nikmat yang mana Qarun tak ada. Sebab Qarun tak boleh faham bahasa binatang. Qarun tak boleh memberi perintah kepada jin. Tapi Nabi Sulaiman mampu. Okey? Nabi Sulaiman mampu lakukan hal itu. Membuktikan bahawasanya ada orang yang lebih hebat daripada Qarun. Tetapi kehebatan yang dia miliki, nikmat yang Allah berikan kepada dia yang lebih daripada Qarun itu tadi, tidak menjadikan dia orang yang sombong. Tidak menjadikan dia orang yang memperlekehkan orang lain. Bahkan kalau kita lihat ketika Ratu Balqis datang menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman masih lagi menjaga tata tertibnya, adabnya ketika berbual dengan Balqis. Nabi Sulaiman tidak menunjukkan kesombongannya sebagai seorang raja yang kaya raya. Nabi Sulaiman tidak menjadikan Balqis di hadapannya sebagai seorang yang hina dina. Bahkan Nabi Sulaiman dengan segala apa yang dia ada berjaya menundukkan Ratu Balqis supaya beriman kepada Allah. Ini bukti kepada kita, dengan nikmat yang kita ada, setiap apa yang Allah berikan kepada kita, jika kita menyikapi nikmat-nikmat itu tadi dengan penuh rendah diri, dengan penuh ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, ia tidak pernah merugikan diri kita dunia dan akhirat. Ya Muslimah, ia tak pernah rugikan diri kita dunia dan akhirat. Sebab itu, kita ni
banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Rujuk surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-15. Okay, rujuk dalam surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya banyak berdoa kepada Allah. Dan antara doanya yang diucapkan oleh orang-orang yang saleh, oleh orang yang beriman kepada Allah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka dengan kenikmatan, mereka panjatkan rasa kesyukuran mereka kepada Allah. Dalam surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-15, orang-orang yang begini, ketika mereka bersyukur kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Wahai Tuhanku, Kau berikanlah kepada aku ilham, berikanlah kepada aku kekuatan. Kita minta kepada Allah, yang muslimah, Allah berikan kepada kita dengan kekuatan, Allah berikan kepada kita dengan ilham, supaya kita ini menjadi orang yang syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. An ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kepada aku supaya aku ini jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Engkau. Kenapa kita doa sedemikian, muslimah? Kerana kita tahu bahawasanya apa yang kita ada adalah milik Allah. Nikmat yang ada di sekitar kita bukan milik kita. Ia adalah milik Allah Azza wa Jal. Sebab itu kita minta kepada Allah tunjukkan kepada kita supaya kita ini sentiasa 24 hours menjadi hamba Allah yang syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan bukan nikmat yang Allah berikan kepada kita sahaja. Kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan supaya kita ni jadi orang yang bersyukur ke atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga ke atas kedua ibu bapa kita. Wa ala walidayya. Bukan itu sahaja, muslimah, dalam doa ini kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah wa ana a'mala salihan tardah. Supaya kita ini jadi hamba Allah yang beramal saleh dengan amal yang Allah redai kita. Allah dah berikan kepada kita dengan nikmat kan tadi? Kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kita minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan kepada kita agar kita menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Bukan hanya sekadar nikmat dengan nikmat itu, tapi nikmat yang Allah berikan ke atas kedua ibu bapa kita. Sebab kadang-kadang muslimah, kita ni kaya, kita ni senang bukan kerana usaha kita juga. Tapi sebab apa? Oh, bapak kita kaya, mak kita kaya, macam itulah. Tu kita punya tiba-tiba jadi terlajak laris kita ni. Macam itu kadang-kadang lah begitu kan? Sebab apa? Kita mewarisi apa yang ada daripada kedua ibu bapa kita. Sebab itu kita masukkan sekali doa untuk kedua ibu bapa kita di sini. Dan kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kita orang yang mampu untuk beramal saleh dengan amal-amal yang Allah redha. Wa an a'mala salihan tardah. Kan? Kemudian kita minta kepada Allah, wa aslih li fi zurriyyati. Ya Allah, Engkau berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, iaitu anak zuriat keturunanku. Tadi doanya masukkan sekali kedua ibu bapa. Namun kita tak lupa dalam doa kita yang minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang bersyukur itu tadi, kita masukkan sekali dengan zuriat keturunan kita. Supaya anak isteri kita, anak dan suami kita juga termasuk. Anak cucu kita semua yang ada dalam keturunan kita termasuk di kalangan orang yang bersyukur kepada Allah, di kalangan orang yang beramal soleh kepada Allah. Jika sekiranya ada yang tak baik di kalangan mereka, minta kepada Allah perbaiki keadaan mereka supaya mereka menjadi orang yang bersyukur dan beramal soleh. Kemudian kita doa kepada Allah di sini dalam doanya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau. Sesungguhnya aku di kalangan orang yang muslim, di kalangan orang yang tunduk patuh terhadap apa yang Engkau berikan ke atas aku. Doanya baik, muslimah, untuk kita amalkan setiap hari, untuk kita baca setiap hari, supaya kita tak lupa
nikmat yang Allah berikan kepada kita, daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki kita adalah nikmat daripada Allah. Hingga apa yang Allah berikan kepada kedua ibu bapa kita, kepada anak keturunan kita, ianya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, yang perlu kita minta kepada Allah. Moga-moga dengan semua yang kita ada ini lebih menjadikan kita seorang muslimah yang ingin terus-terusan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bukan itu sahaja, bahkan beramal soleh dengan apa yang kita ada. Kerana kita tidak mahu menjadi sebagaimana Qarun, tapi kita mahu mengambil contoh sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam mengingatkan kepada kita bahawasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ujian. Ujian sama ada kita ini nak jadi orang yang bersyukur ataupun kita ini nak jadi orang yang kufur terhadap nikmat itu tadi. Maka pilihlah untuk menjadi seorang muslimah yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Kerana seorang muslimah yang sentiasa bersyukur kepada Allah, hatinya adalah hati yang baik dan cantik muslimah. Hati kita adalah hati yang baik dan cantik bila kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Kerana kita bila menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dengan hati kita yang baik dan cantik itu tadi, ianya akan menjadikan kita seorang muslimah yang tidak sombong, tidak memperlekehkan orang lain, bahkan sentiasa terus-terusan ingin menjadi seorang muslimah yang membantu orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ianya akan menjadikan kita seorang muslimah yang hatinya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga di sini sahaja muslimah perbincangan kita pada hari ini. Saya buka kepada sesi soal jawab. Jika sekiranya di sana ada persoalan yang ingin diajukan, dipersilakan. Okey muslimah, kalau ada apa soalan, sebarang soalan yang ingin diajukan, dipersilakan. Maknanya kita dah habis ya perbincangan kita untuk bab kita yang ke-19. Saya jadikan ia sebagai perbincangan kita sebagai penutup kepada bab kita yang ke-19. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan terus masuk kepada bab kita yang baru. Okey. Maknanya saya tak baca semuanya ya muslimah. Di situ saya simpulkan sahaja kesemua daripada apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim di poin kita yang E itu tadi. Okey, baik. Jika sekiranya ada apa-apa yang ingin diajukan, dipersilakan. Ya, sama-sama. Okey, baik. Kita ada soalan daripada Fitri. Salam Ustazah, semoga Ustazah Sakinah Sabtu selalu diberkahi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam Fitri, terima kasih di atas doanya. Doa yang mudah-mudahan saya sihat selalu. Macam dah tak larat sini. Okay. Baik, soalan Fitri di sini ialah bagaimana cara kita bersyukur selain dengan membaca doa? Salah satunya di surah Al-Ahqaf tadi ya, ayat yang ke-15. Dan zikir seperti ucapan Alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Begini ya Fitri, bila kita nak merealisasikan, saya panggil begini, bila kita ni nak merealisasikan rasa kesyukuran kita kepada Allah, dia bukan hanya semata-mata dengan berdoa. Bukan hanya semata-mata dengan kita ucapkan Alhamdulillah. Tetapi bagaimana ataupun apa yang kita lakukan selain daripada bersyukur dan berdoa tu tadi. Maknanya begini. Contoh saya berikan. Bila Allah Subhanahu wa taala berikan kita dengan rezeki, alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Kita doa kepada Allah. Okay, supaya jadikan kita orang yang bersyukur dan sebagainya. Tapi apa yang kita nak buat dengan rezeki itu tadi? Maknanya di sini,
Antaranya ialah boleh kita kongsikan rezeki tersebut dengan orang yang ada di sekitar kita. Contoh kan, nak cakap government bagi duit 600. Kita dapat duit lah contohnya. Kita dapat duit. So kita nak buat apa dengan duit kita? Alhamdulillah lah dapat duit $600. Masya Allah. Happy ya kita kan. So Singaporean dapat duit $600. Oh, kita nak buat apa dengan duit tu? Kita nak joli, kita nak beli barang-barang. Oh, saya nak beli tu, saya nak beli sofa baru ke? Kita nak buat apa dengan duit kita tadi? Antara cara bila kita nak tunjukkan kesyukuran kita, kan? Di jalan yang betul ialah kita sedekahkan sedikit daripada apa yang kita peroleh. Itu antara caranya. Sedekahkan sedikit apa yang kita dapat tadi kan. $50 ke $100 ke apa kan. Soza, bagi $100 saya tinggal $500 Soza. Sikit dah duit. Nak dapat $600 bukan senang. Lepas tu bagi $100. Lepas tu $500 nak buat apa $500? Okey lah. Kalau kita rasa $100 tu banyak sangat, ikut kemampuan lah. Ikut yang mana kita rasa kita nak berikan. Kan? Jadi sebenarnya bukan amount tu tadi. Bukan berapa banyak yang kita sumbangkan. Tetapi keikhlasan kita untuk menunjukkan rasa kesyukuran kita kepada Allah. Berapa-berapa yang kita mampulah. Yang kita hendak. Yang penting kita ikhlas. Okey? Ataupun kita, itu pertama ya. Itu pertama. Itu kita sumbangkan sedikit apa yang kita ada. Kemudian kita berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain ni maksudnya ialah mungkin kita boleh beli something. Kita beli sesuatu lalu kita hadiahkan kepada orang lain. Contoh yang paling saya kata, kita ni kalau nak beramal soleh dengan harta kita, yang paling utama ialah kedua ibu bapa kita. Sebelum kita fikir pasal kawan-kawan kita ni muslimah. Sebelum kita fikir, aku nak belanja senah tu makan lah. Aku nak belanja fitri lah contoh kan. Sekejap lagi kan ni dah dapat duit kan. Aku nak belanja fitri lah makan. Nanti kita duduk-duduk kat Coffee Bean. Sekarang pun dah boleh keluar ni. Dah boleh makan sama-sama ni kan. Duduk-duduk kat Coffee Bean tu bolehlah aku belanja dia. Tapi, begini muslimah. Sebelum kita fikir orang yang jauh-jauh ni, fikir dulu kedua ibu bapa kita. Kan? Fikir dulu kedua ibu bapa kita. Buat baik dengan kedua ibu bapa kita. Belanja mereka makan, beri mereka duit. Tapi dia dah dapat duit juga apa Zaza? Takkan nak bagi sudah lah, dia dah dapat 600. Senior citizen lagi banyak tu. Government bagi. Tak payah fikir begitu muslimah. Yang kita nak fikir sekarang ni lah, bagaimana kita nak buat baik untuk merealisasikan kesyukuran kita kepada Allah. Buat baik kepada kedua ibu bapa kita, adik-beradik kita, kawan-kawan yang ada di sekitar kita, kan? Dengan rezeki yang kita ada tu tadi. Tapi jangan lupa diri sendiri juga ya. Jangan lupa diri sendiri juga. Kalau tiba-tiba semua belanja-belanja habis duit kita kan. Tak maknanya berpada-padalah. Berpada-padalah. Sebab itu tadi kan, bila kita lihat pesan orang-orang yang soleh di kalangan kaum Qarun itu, bila mereka nasihatkan tentang akhirat, mereka juga ada nasihatkan tentang dunia. Maknanya bila kita buat sesuatu yang berkaitan dengan akhirat kita, itu bagaimana kita nak merealisasikan rasa kesyukuran kita kepada Allah. Di samping kita berdoa kepada Allah, kita sedekahkan harta kita, kita buat sesuatu yang mana boleh kita buat baik dengan harta itu tadi. Beri makan kepada orang lain di sekitar kita, kan, berikan hadiah contohnya. Ini adalah sesuatu yang boleh kita lakukan. Namun, jangan lupa kita ada hak untuk diri kita. Kalau kita tahu 600 itu hanya cukup-cukup je untuk kita jisman, berpada-padalah kalau kita nak belanja kawan kita tu. Kan? Pandai-pandailah kita uruskan kewangan kita. Jangan boros, jangan di luar kemampuan kita. Kalau boros pun dah tak jadi orang bersyukur dah tu. Mula-mula bersyukur kan tadi, betul tak? Sebab itu dalam doa kita dalam surah Al-Ahqaf tadi ya, kalau kita lihat balik, doanya ialah kita minta kepada Allah supaya berikan ilham kepada kita, tunjukkan kepada kita untuk jadi orang yang bersyukur. Wa an a'mala salihan tardah. Dan untuk kita buat amal soleh. Amal soleh ini yang bantu kita untuk kita merealisasikan rasa kesyukuran kita kepada Allah. Sedekah, kan, buat baik kepada orang lain, makna bantu orang lain yang ada di sekitar kita. Tidak sombong. Ini kita panggil sebagai perbuatan-perbuatan baik.
Okay, tidak sombong dengan orang yang ada di sekitar kita. Semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, semakin kita menjadi orang yang nak bantu orang lain, semakin kita nak jadi orang yang sentiasa dekat dengan orang yang ada di sekitar kita. Tak pilih orang ke tak pilih, tak nak lah. Dia miskin, buat apa nak kawan dengan dia? Dia tak vote, buat apa nak kawan dengan dia? Aku ni kawan dengan orang yang vote je. Macam tu kan? Mungkin ada orang macam itu kan? So kita, macam mana kita ni? So antara perkara yang boleh kita buat adalah sedemikianlah ya Fitri. Mudah-mudahan ia menjawab. Okay, saya harap mudah-mudahan ia menjawab. Okay, boleh saya ambil lagi satu soalan jika sekiranya ada? Saya ambil ia sebagai soalan yang terakhir. Baik, kita ada soalan daripada Nur Muhammad. Adakah juga kerana kita tidak bersyukur sebab itu banyak masalah datang dari nikmat Allah? Contohnya anak-anak ramai tapi tak terurus. Duit banyak tapi banyak pula tanggungannya. Boleh juga, saya kata kadang-kalanya begitu. Tapi tak semua ya, tak semua. Kadang-kalanya begitu. Sebab kita pun tak boleh nak jawab soalan ni dengan pukul rata. Mungkin ada orang yang dia tak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab begini ya, Nur, kalau kita ni orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, setiap apa yang kita ada, kita akan perhatikan dan kita akan gunakan ia untuk sebaik-baiknya. Contoh, anak-anak adalah nikmat. Tadi ya, sebab Nur berikan contoh saya dengan anak tadi kan. Kita ada ramai anak tapi tak terurus. Orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, yang dia faham bahawasanya anak-anak ini adalah kurniaan Allah, ia merupakan satu bentuk amanah yang perlu dia pikul. Dia akan usaha untuk uruskan anaknya dengan sebaik mungkin. Dia akan usaha. Okay? Dia akan perhatikan mana anak tu macam ni. Maknanya dia pandai lah. Dia pandai rancang bagaimana untuk uruskan anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay, anak pertama dah pandai uruskan diri sendiri. Okay, dia tarik sikit lah. Maknanya dia pandai uruskan diri dia. Di sini dia uruskan dengan baik. Okey, dia uruskan dengan baik. So di situ, kita ni, saya nak kata begini ya, betul anak-anak ni rezeki. So kita ni janganlah asyik nak produce je kan. Kita asyik nak hasilkan, tapi bagaimana kita nak uruskan. Itu juga perlu difikirkan. Okey, anak yang ramai ini. Jadi orang yang bersyukur, alhamdulillah saya ada anak. Bagaimana? Ni antara bentuk ya kita merealisasikan kesyukuran kita kepada Allah. Bagaimana saya nak uruskan anak kita tu tadi. Tapi kalau anak kita tak terurus, adakah ia kerana kita ni orang yang tak bersyukur kepada Allah? Tak juga. Tak juga. Mungkin ada beberapa problem, ada beberapa masalah yang anak kita ada. Okay, anak kita ada. Sebab anak kita ni semua tak sama ya Nur. Keluarga A, anak 7 orang. Keluarga B, anak 7 orang juga. Tapi keluarga A, anaknya 7 orang, kenapa ibu bapanya boleh handle ke-7 anak tu dengan baik? Mungkin ke-7 anak itu adalah anak yang tidak bawa masalah kepada mereka. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Anaknya Masya Allah, mak dia cakap dengar, tak bantah kan? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Tapi B ni, walaupun kita kata dia pun plan juga macam mana nak uruskan anak dia. Dia pun bersyukur juga kepada Allah. Tapi ya Allah, anak dia 7 orang. Mungkin ada 2 ada 3. Na'udzubillah degilnya. Sampai orang kata, my blood go upstairs. Macam tu. Kan? Macam tu sekali. Sebab tu saya kata, tak boleh juga kita nak kata kalau orang tu anak dia tak terurus, dia tak bersyukur kepada Allah. Sebab anak-anak ini ujian daripada Allah. Okay, anak-anak tu ujian daripada Allah. Yang penting kita sebagai ibu bapa, kita usaha untuk didik anak itu tadi. Tak kira apa jua ujiannya. Tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan kepada kita. Di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terhadap nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Jadi, yang penting kita tak tinggalkan terus amanah tu tadi. Jangan kata, susah lah nak handle budak-budak ni, biarlah lantak korang lah nak jadi apa, nak tengah terbalik ke korangnya pasal aku dah tak kuasa dah. Ini maknanya kita melepaskan tanggungjawab kita. Sebagai ibu bapa, saya nak kata begini ya Muslimah, sebagai seorang ibu, selama mana kita bernyawa di atas muka bumi ini, tanggungjawab kita tak pernah terlepas. Sebagai seorang ibu, tak kira anak kita dah kahwin ke, anak kita belum kahwin. Kadang-kadang kita ni,
Alhamdulillah lah anak aku dah kahwin, habis dah tanggungjawab aku. Biar laki dia jaga dia. Tak, bukan gitu. Tanggungjawab kita terus berjalan muslimah sampai kita meninggal dunia. Sebab tu kalau ada apa-apa yang salah, yang silap dalam rumah anak tangga kita, kita ni sebagai ibu bapa boleh untuk berikan nasihat kepada anak kita. Jangan kita kata pada pandailah korang dah besar. Tak boleh kita kata begitu. Sebab tu kita ada role kita, ada peranan kita sebagai kedua ibu bapa sampai kita meninggal dunia. Okey? Saya kira itu saja muslimah untuk perbincangan kita pada hari ini. Dah lebih masa juga kita ni hari ini. Terima kasih kepada semua yang menyertai pengajian kita pada pagi ini kan. Terus-terusan menyokong Masjid Darul Ghufran, mengikuti setiap pengajian yang dijalankan oleh Masjid Darul Ghufran, tidak kira siapa ustazahnya, siapa ustaznya. Okay? Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan kita juga istiqamah untuk terus-terusan memberikan ruang dan peluang kepada pihak masjid untuk meneruskan perjuangan. Ini perjuangan ya, perjuangan menyediakan kelas-kelas secara online. Okey, insya-Allah muslimah yang saya kasihi semuanya, kita jumpa pada minggu hadapan. Ingat ya, kita akan masuk kepada bab kita yang baru. Jadi saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.